Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana, maklumat sahih jenama dipercayai. Edisi hari ini, Ahad 5 Julai bersama saya, Faris Izzat Syahrudin. Dan saya, Hanim Muhini. Berikut kita saksikan dahulu paparan utama untuk berita perdana malam ini. Tiada diskriminasi terhadap pendatang asing ketika negara berusaha menangani penularan wabak global pandemik COVID-19. Kemenangan Barisan Nasional di Chini, bukti gabungan muafakat nasional dan bersatu miliki asas kukuh serta masa depan cerah. Kami mulakan dengan laporan ini. Kerajaan tidak melakukan diskriminasi terhadap pendatang asing tanpa izin parti di negara ini ketika negara melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan bagi menangani COVID-19. Tegas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba. Laporan media antarabangsa Al Jazeera yang mendakwa kerajaan mendiskriminasi pendatang asing adalah tuduhan tidak berasas dan sengaja menjejaskan imej negara. Tindakan yang diambil kerajaan selaras Akta 342 bagi menangani jangkitan global virus maut itu dalam kalangan warga asing. Dan report Al Jazeera yang menyebut bahawa ada berlaku racism atau perkauman sebenarnya adalah satu tuduhan yang patut kita beritahu tidak betul. Beliau mengulas perkara itu di Kota Tinggi Johor. Tambahnya, kerajaan menerusi Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mengetuai mesyuarat khas menteri-menteri boleh memain peranan untuk memperbetulkan dakwaan itu. 2 hari lalu, media antarabangsa itu menerusi segmen Berita 101 East menerbitkan laporan video mengenai perkara tersebut. Ia kemudian tular di media sosial kerana memaparkan cara Malaysia menangani wabak itu seperti tidak berperi kemanusiaan, menekan dan prejudis terhadap warga asing. Untuk rekod, ia bukan pertama kali media antarabangsa itu melaporkan cerita seumpama itu tanpa mendapatkan maklumat tepat daripada sumber sebenar atau boleh dipercayai. Baik, hari ini hanya 5 kes baharu positif COVID-19 dilaporkan, manakala kes kematian pula kekal 121 kes sejak 14 Jun lalu. 3 daripadanya adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara melibatkan 2 warga negara Malaysia dan seorang pemastautin tetap. Kementerian Kesihatan KKM dalam satu kenyataan menyebut terdapat 2 kes melibatkan penularan dalam negara terdiri daripada warga negara Malaysia, iaitu kes saringan prarujukan di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Selain itu, KKM turut memaklumkan sehingga kini terdapat 2 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi dan memerlukan bantuan pernafasan. Terdapat 4 kes pulih dan dibenarkan discharge hari ini. Ia menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dan telah discharge daripada wad sebanyak 8,465 kes atau 97.7% daripada jumlah keseluruhan kes. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Kesihatan memaklumkan 2 lagi kluster COVID-19 telah tamat hari ini. Ia adalah kluster Gombak dan kluster Pangsapuri Ceras, iaitu kluster berkaitan tempat kediaman di kawasan Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kluster Gombak telah dilaporkan pada 18 Mei lalu. Seramai 200 orang telah disaring dan 5 daripadanya positif COVID-19. Kesemuanya melibatkan warga negara Malaysia. Kluster Pangsapuri Ceras pula dilaporkan pada 1 Jun lalu menyaksikan seramai 144 orang telah disaring. Saringan mengesan 8 kes positif COVID-19 melibatkan 1 kes positif warga Indonesia. Kes pertama bagi kedua-dua kluster itu telah dikesan hasil saringan pelajar pusat tahfiz.
Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menempatkan 148 kaunselor di klinik-klinik daerah bagi menangani masalah trauma susulan pandemik global COVID-19. Selain itu, pakar psikiatri turut ditempatkan di hospital bagi mendapatkan rujukan dan rawatan lanjut. Jelas menterinya, Datuk Seri Dr. Adham Baba, meski belum ada laporan mengenainya, perkara itu perlu sebagai langkah awal bagi memberikan nasihat dan rawatan melibatkan aspek psikososial. Itu dari segi melincinkan atau melaksanakan kaedah pembelajaran yang efektif, kita mahu melihat bahawa dalam pemikiran anak-anak sekolah ni dia tidak perlu ada runsing lah, dan yakin ataupun confident lah bahawa mereka ni seperti golongan yang sebut tadi mudah dijangkiti, golongan yang perlu dijaga iaitu kanak-kanak dan juga golongan warga mas. Mengenai kebakaran di Wad Perempuan Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru minggu lalu, beliau berkata siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kebakaran. Meski masalah pendawaian disyaki sebagai puncanya, KKM juga masih menunggu laporan forensik berhubung perkara itu. Ya, sebanyak 770 individu daripada 771 rakyat Malaysia yang pulang ke tanah air melalui lapangan terbang antarabangsa KLIA dan KLIA 2 semalam diperintah menjalani kuarantin wajib di kediaman masing-masing. Kenyataan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyebut mereka tiba dari Singapura, Indonesia, Emirat Arab Bersatu, Taiwan, Thailand, Qatar, Australia dan Korea Selatan. Ya, sejak 10 Jun sehingga semalam, Kementerian Kesihatan telah membuat saringan ke atas 11,049 individu di pintu masuk lapangan terbang antarabangsa KLIA. Daripada jumlah tersebut, 11,001 individu didapati negatif COVID-19 dan sedang menjalani proses kuarantin wajib di kediaman masing-masing. 48 individu lagi didapati positif dan telah dihantar ke hospital untuk rawatan. Dalam pada itu, 165 individu ditahan atas kesalahan ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP semalam. Daripada jumlah itu, 14 individu telah direman, manakala 151 lagi telah dikompaun. Ia termasuk 96 kes berkaitan aktiviti kelab malam. Sementara itu, pihak polis telah membuat 70 sekatan jalan raya operasi benteng di seluruh negara dan memeriksa 47,782 kenderaan bagi mengekang kemasukan parti terutamanya di lorong-lorong tikus. Rokok tak bagus kawan. Mari masuk, saya kasih air minum. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang kami kais pagi makan pagi, sekarang bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Baik, ratusan keluar mengundi untuk PRK Don Chini yang melepasi sasaran membuktikan rakyat yakin dengan tindakan kerajaan serta kesiapsiagaan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi pelaksanaan SOP yang ketat bagi menjamin keselamatan pengundi seterusnya rakyat daripada wabak COVID-19. Malah ia boleh dijadikan model pada masa akan datang sekiranya berlaku lagi pilihan raya kecil dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Ya, penganalisis politik dari Universiti Malaya Dr. Awang Azman, Awang Pawi merumuskan keberkesanan peranan SPR dengan kerjasama Kementerian Kesihatan KKM dan parti politik serta calon bebas yang bertanding. Baiknya kita merumuskan keberkesanan SPR dengan kerjasama Kementerian Kesihatan dan juga parti-parti politik ataupun calon-calon bebas yang bertanding. Telah mengadakan begitu baik sekali ya di segi glove apa sekali
berus. Kalau dulu diselamkan, sekarang gunakan berus, dan ini merupakan satu langkah yang baik dan patut kita puji. Pendaftaran ketika kempen memerlukan kehadiran didaftarkan ketika kunjung mesra, itu juga sesuatu yang baik. Cuma saya tekankan yang itulah yang perlu diingat sebelum berkempen. Sebelum dan semasa kempen sentiasa diingatkan penjarakan sosial itu perlu, elakkan sentuhan, selain daripada yang telah biasa dilakukan, sanitasi itu. PRK Dun Chini yang memiliki 20,990 pemilih berdaftar merekodkan 18 pengundi awal, 156 pengundi pos dan 20,816 pengundi biasa. Telah pun berjalan dengan lancar dan cekap. Saya sangat kagumlah dengan the professional behaviour of the RO dan dia pasukan dia. Semua saya rasa dah season dah biasa dah dengan kerja ni, dan jelas sekali bahawa mereka memang pakar lah. SPR menekankan 10 perkara termasuk pematuhan terhadap penjarakan sosial serta pemakaian pelitup hidung dan mulut. Kaedah pengundi juga berubah. Pensyarah kanan Pusat Perdana Fakulti Razak Universiti Teknologi Malaysia UTM, Dr. Mazlan Ali pula menekankan beberapa aspek perlu ditambah baik. Antaranya dalam pematuhan SOP khas susulan negara berhadapan krisis COVID-19. Antaranya peraturan kempen masih ada lagi. Calon-calon yang melakukan kempen dengan sedikit pelanggaran kepada norma-norma dan juga peraturan yang telah ditetapkan. Ini sebenarnya boleh membawa risiko kepada berjangkitnya wabak dan kawalan yang lebih ketat seharusnya diperhebat. Semalam, peratusan keluar mengundi dicatatkan sebanyak 74%, melepasi sasaran SPR 70%. Adun Chini yang baharu, Muhammad Sharim Muhammad Zain, tidak menunggu lama. Beliau terus memulakan tugasnya hari ini. Golongan belia yang menjadi nadi kawasan itu disantuni lebih awal bagi mendapatkan maklum balas untuk kemajuan kawasan berkenaan. Beliau juga berjanji akan memberikan perhatian penuh, memastikan janji semasa tempoh kempen ditunaikan. Semua mereka-mereka yang saya kira kepimpinan muda di sini ini, dan juga saya melihat sesiapa yang mempunyai idea, contohnya anak peroka yang dah berjaya dari segi untuk jemput bersama, duduk dalam satu meja, orang kata, untuk memberi pandangan kepada saya dan apakah hasrat mereka lah. Ini perlu input kepada saya untuk saya membuat satu, orang kata, presentation kepada peringkat kajian negeri. Pagi tadi, Muhammad Sharim bersarapan bersama penduduk di kedai Pak Mat Roti Canai, Felda Chini 3 Pekan. Beliau yang masih tidak menyangka menang dengan majoriti besar pada PRK semalam, meluangkan masa kira-kira sejam bertemu dengan rakan lama beliau serta peneroka generasi pertama dan kedua yang bersarapan di kedai berkenaan. Muhammad Sharim memperoleh 12,650 undi, manakala dua calon bebas, Tengku Datuk Zainul Hisham Tengku Hussein dan Muhammad Syukri Muhammad Ramli, hilang wang pertaruhan. Kemenangan besar Barisan Nasional memberi gambaran bahawa gabungan Muafakat Nasional dan Bersatu mempunyai asas kukuh dan masa depan yang cerah. Justru, momentum itu perlu terus dikekalkan pada masa akan datang. Dan mood yang ditunjukkan oleh petugas-petugas daripada ketiga-tiga parti utama, PAS, UMNO dan Bersatu, yang turun berkempen, kenyataan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah menyokong calon Barisan Nasional di sini, dia menjadi lonjakan kepada kemenangan. Yang keduanya, saya melihat bahawa masa depan bagi Perikatan Nasional sangat besar dengan apa yang telah diterjemahkan oleh rakyat dalam peti undi. Beliau ditemui media selepas mengadakan pertemuan dengan Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob di Kota Baru.
Dalam pada itu, tiada insiden tidak diingini berlaku maupun kejadian yang boleh menggugat keselamatan sepanjang perjalanan PRK Don Chini, termasuk ketika tempoh berkempen. Pihak polis juga berpuas hati dengan perjalanan PRK itu meski berlangsung dalam keadaan normal baharu berikutan pandemik COVID-19. Menurut Ketua Polis Pahang, Dato' Abdul Jalil Hassan, perjalanan pilihan raya itu boleh dijadikan rujukan panduan pada masa depan kerana semua pihak termasuk pengundi mematuhi SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara. Hanya 2 laporan polis diterima setakat malam tadi membabitkan kelakuan penyokong seorang calon yang didakwa membuat bising pada hari penamaan calon dan laporan oleh seorang calon bebas mendakwa gambarnya disalahguna untuk mewakili sebuah parti politik yang tidak bertanding pada PRK semalam. Bagi pihak polis kontingen Pahang, kami amat-amat berterima kasih kepada semua petugas-petugas kami yang seramai 718 orang yang berada dan berkampung di N23 ini dan tiada insiden-insiden yang boleh menggugat keselamatan. Terima kasih diucapkan atas pimpinan. Mengulas lanjut, beliau berkata seramai 718 pegawai dan anggota daripada kontingen Pahang ditugaskan sepanjang PRK tersebut. Mayat mangsa ke-8 tragedi Bot Karam ditemukan 3 batu nautika dari lokasi mayat mangsa ke-7. Butiran penuh seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan dengan melihat tinjauan cuaca semasa. Imej gemar radar menunjukkan keadaan hujan dan juga ribut petir kini sedang berlaku melibatkan beberapa kawasan, terutamanya bagi negeri-negeri di sekitar utara, di sekitar barat dan juga di sekitar pedalaman Semenanjung. Dan keadaan ribut petir ini dijangka mampu untuk reda dalam masa 1 sehingga 2 jam daripada sekarang. Namun situasi ribut petir di sekitar pedalaman negeri Kedah dan juga di sekitar Hulu Perak ini dijangka mampu untuk berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala cuaca didapati cerah bagi negeri-negeri di sekitar pantai timur untuk malam ini. Kita teruskan lagi dengan melihat tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Didapati keadaan hujan juga kini sedang berlaku melibatkan bahagian pantai barat untuk negeri Sabah. Manakala bagi negeri Sarawak pula, ribut petir dilihat lebih tertumpu di bahagian-bahagian di sekitar utara dan juga di sekitar pedalaman negeri berkenaan. Dan keadaan ribut petir ini dijangka mampu untuk berlanjutan juga sehingga ke lewat malam, terutamanya bagi bahagian di sekitar pedalaman negeri Sarawak ini. Dan kita lihat pula tinjauan arah angin di sekitar perairan negara. Angin dilihat bergerak dari arah yang pelbagai dan dengan kelajuan yang sederhana iaitu sekitar 20 sehingga 30 km sejam. Oleh itu, jabatan kami tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora dalam waktu yang terdekat ini. Sekian dahulu info cuaca. Dapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci di laman sesawang kami www.met.gov.my atau boleh juga memuat turun aplikasi My Cuaca di telefon bimbit anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, tragedi Bot Karam di Bacok, Kelantan. Operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa sejak Isnin lepas tamat dengan penemuan mayat terakhir pada pukul 2.30 petang tadi. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Kelantan, Kapten Maritim Muhammad Nur Syam Asmawi Yaakob yang juga Komander Operasi SAR berkata, mangsa dikenali sebagai Arman Ismail berusia 43 tahun.
Jelas beliau, mangsa yang berasal dari Bukit Marak, Kota Baru dijumpai 3 batu nautika dari lokasi mangsa ke-7 yang dijumpai pada pukul 10.30 pagi tadi. Pengecaman dilakukan keluarga terdekat dan mayat kemudiannya dihantar ke unit forensik Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru untuk dibedah siasat. Jelas Kapten Muhammad Nur Syam, penemuan ini menjadikan kesemua 8 mangsa korban tragedi bot karam ditemukan dan menjadi iktibar buat semua pihak. Dalam kejadian pukul 8 malam Isnin lalu, hanya 12 daripada 20 mangsa yang berusia antara 18 hingga 60 tahun terselamat. Selain Arman, 7 mangsa yang sudah ditemukan sebelum ini ialah Wadi Bakar, 44 tahun, Muhammad Syahrizan Daud, 40 tahun dan Muhammad Zaki Muhammad Nurdin, 19 tahun. Turut ditemui dalam SCR sebelum ini, Wan Aminuddin Wan Hussein, 60-an, seorang warga Thailand yang hanya dikenali sebagai Pokta, 50-an, Ahmad Syafiq Cik Alim, 30 tahun serta Harun Daud, 60-an. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Bachok DSP Samsul Mudin Sulaiman mengesahkan mayat mangsa ke-7 ditemukan pada jarak 37.1 batu nautika dari jeti perikanan Kemasin Bachok pada pukul 10.30 pagi tadi. Ahli keluarga turut membuat pengecaman mayat mangsa yang berpakaian lengkap iaitu kemeja T berwarna biru dan berseluar paras lutut. Kita telah manggil kedua-dua waris yang masih dijumpa itu. Dan setakat ini, mayat ini kita kena pasti sebagai Encik Wadi bin Bakar berumur 44 tahun daripada Kedai Buluh. Walaupun memandangkan keadaan keuzuran mayat tersebut, pihak keluarga iaitu abang dia dan kakak adik dia tidak dapat nak betul-betul kena pasti. Cuma kita kena pasti setakat ini sebagai wadi, kerana kita dah panggil waris kepada penama yang sebelum ni, dia langsung tidak, mana negatif dia punya pengesahan. Segmen Kata Editor malam ini mengupas kesiapsiagaan Kementerian Pendidikan Malaysia selepas kerajaan pada Rabu lalu umum untuk membenarkan sekolah-sekolah dibuka semula sepenuhnya mulai 15 Julai ini. Namun Faris, apakah sebenarnya cabaran yang perlu dilalui? Apa pula pandangan ibu bapa berdepan situasi itu? Kupasannya bersama Syahri Saripan. Melepasi 100 hari berdepan pandemik COVID-19 ini, beberapa larangan yang pernah diwartakan dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah dibenarkan semula, termasuklah pembukaan semula sekolah-sekolah menengah dan rendah di seluruh negara. Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razidin dalam sidang media di Putrajaya Rabu lalu berkata, pelaksanaan kaedah home-based learning secara dalam talian sepanjang PKP merupakan sesuatu yang baharu kepada guru, murid-murid dan ibu bapa di negara ini. Ramai murid tidak dapat mengikuti sesi pembelajaran secara dalam talian kerana akses kepada teknologi komunikasi yang terhad. Bagi memantau kesiapsiagaan sekolah, KPM telah menggerakkan Jawatan Kuasa Pengurusan Pembukaan Semula Sekolah JPPSS di peringkat Kementerian, Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD. Kami sentiasa memberi keutamaan kepada kesihatan dan keselamatan murid, guru dan warga sekolah sepanjang mereka berada di sekolah. Berbeza pembukaan sekolah secara menyeluruh, 3 model diperkenal oleh KPM iaitu model 1 sesi untuk sekolah yang cukup fasiliti seperti ruang bilik darjah selepas mengambil kira penjarakan sosial, kedua model 2 sesi bagi sekolah yang tidak mampu menempatkan pelajar atau murid secara serentak dalam satu masa, dan ketiga model penggiliran untuk sekolah yang tidak berupaya menempatkan pelajar walaupun untuk 2 sesi. Yang 1 hari kat sekolah punya lah. Pasal kalau dari rumah kan kita macam tak selesa sangat kan. Tak boleh berdepan mata lah kan. Tak boleh clear. Macam saya punya rumah tak ada wifi. Jadi susah. Bukannya semua orang ada wifi. Betul tak? Tiap-tiap macam sekolah ada dia punya situasi lah. Jadi masing-masing punya headmaster yang arrange lebih baik. Pada penggiliran, sebab bila penggiliran ni budak-budak tak ramai dalam satu sesi sekolah. Kalau boleh buat pagi dan petang lah, sesi pagi dan petang supaya maknanya senang kawal lah anak-anak ni kat sekolah tu. Untuk satu sesi baguslah.
Sebabnya, kalau macam untuk cikgu lah masalahnya tu. Kalau buat dua sesi, jadi diorang terpaksa datang pagi, petang. Saya memantau PDP berjalan seperti lancar lah. Alhamdulillah mereka sebenarnya seronok tau. Cuma tak ada kerja kumpulan saja, tapi bila kita hadkan ada jarak, jumlah pelajar dalam satu kelas tu semakin kecil, jadi mereka lebih fokus. Pembelajaran secara bersemuka adalah lebih berkesan kerana kita dapat berhadapan dengan pelajar berbanding dengan pembelajaran secara maya. Pada masa yang sama, kita juga dapat berinteraksi bersama pelajar secara bersemuka dan ini merupakan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Tarikh pembukaan semula sekolah ini terpakai kepada semua sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah swasta dan mana-mana institusi pendidikan yang berdaftar dengan KPM. Senarai sekolah dan sesi mana yang diikuti oleh sekolah terlibat akan dikeluarkan oleh pihak KPM. Apapun larangan yang pernah dibenarkan semula oleh pihak kerajaan ketika ini perlulah dipandang serius sebagai satu SOP dan juga normal baharu rakyat Malaysia. Tugas untuk mendidik anak-anak dalam mematuhi SOP ini perlu dilakukan oleh pihak ibu bapa, bukan hanya bulat-bulat diserahkan kepada pihak sekolah. Kita jaga kita mesti menang. Ikuti kata editor penghadapan, Syahri Saripan, Berita RTM. Bertemu kembali. Lebih 7.3 bilion ringgit diperlukan bagi menyelesaikan masalah banjir dan bekalan air bersih terawat secara holistik di negeri Kelantan. Untuk itu, Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA akan memohon peruntukan kepada unit perancang ekonomi bagi membolehkan peruntukan itu dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12. Jelas Menterinya, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, peruntukan itu untuk pelaksanaan 3 perkara utama termasuk projek tebatan banjir di Tumpat, Perantau Panjang dan Pasir Mas. Tebatan banjir juga melibatkan cadangan ke arah NIS dan dalam kajian untuk sebuah empangan bagi mengatasi masalah banjir yang berterusan di Kelantan. Yang keduanya, yang besar juga ialah melibatkan bekalan air lah. Bekalan penggantian paip-paip yang lama sehingga dah 40 tahun paip-paip yang ada ni menyebabkan kita perlukan kos besar untuk penggantian, termasuk juga untuk naik taraf loji-loji yang sedia ada yang perlu diperbesarkan. Yang besarnya yang juga Tunjung. Di Tunjung ni dah lulus iaitu projek pembentungan. Pembentungan bersepadu. Bukan 600 juta untuk pembentungan. Kementerian menganggarkan masalah bekalan air di Kelantan dapat diselesaikan secara menyeluruh dalam tempoh 30 hingga 40 tahun ke hadapan. Datuk Tuan Ibrahim berkata demikian selepas menghadiri mesyuarat bersama Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob. Harga ayam di seluruh negara dijangka kekal stabil sehingga Ogos ini. Jaminan diberikan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP selepas bekalan dan harga ayam dilaporkan meningkat secara mendadak di seluruh negara sejak kebelakangan ini. Timbalan Menterinya Datuk Rosul Wahid berkata perbincangan telah diadakan dengan penternak serta pembekal di seluruh negara. Puak kuasa kita dah panggil pengusaha ayam dan juga pembekal ayam yang terbesar untuk berbincang pasal harga. Kita tengok dia punya modal yang dikeluarkan, apakah relevan untuk naikkan harga sebegitu. Jadi apa yang dikatakan bahawa sepanjang PKP baru ni anak ayam dimasukkan ke dalam proses pembelaan tu sikit. Jadi menyebabkan bila masuk sikit, jadi hasil sikit. Jadi bila sikit maka penawaran, banyak permintaan, jadi harga meningkat. Tapi dia janji kepada kita, insya-Allah by Ogos dia kata insya-Allah harga ayam ni akan stabil. Beliau yang juga ahli Parlimen Hulu Terengganu yakin harga dan bekalan ayam pada musim sambutan perayaan Aidiladha akan kembali stabil berbanding sekarang. Datuk Rosul ditemui media di Kampung Kuala Menjing, Hulu Terengganu.
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan akan membina sebuah pusat pelupusan sampah di Tanjung Langsat, Johor Bahru, Johor. Ia bakal berfungsi untuk melupuskan sisa pepejal, barangan lusuh serta besi buruk, termasuk melupuskan kereta terbiar yang tidak dituntut. Menterinya Zuraida Kamarudin berkata pusat pelupusan itu akan dibina di kawasan seluas 280 hektar. MBJB itu untuk dalam proses pembersihan bandar Johor Bahru ini boleh ketika ini boleh merancangkan bagaimana untuk melupuskan sisa-sisa atau bangkai-bangkai, metal-metal dan sebagainya ini di masa hadapan insya-Allah. Jadi kita harap dapat membantu MBJB untuk menguruskan sampah-sampah yang tak patut, yang ada bersepah-sepah ataupun tidak diurus dengan baik. Beliau ditemui pemberita semasa melawat Menara Majlis Bandaraya Johor Bahru. Jelasnya pembinaan pusat pelupusan sampah itu merupakan salah satu usaha bawah dasar pengurusan negara yang dilancarkan tahun lalu. Program Pertanian Bandar melalui Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana mampu menjana pendapatan sampingan kepada warga kota jika dilaksanakan secara bersungguh-sungguh. Wartawan Amirul Aizat Muhammad Syafiee ke Perumahan Awam Seri Perlis 2, Kampung Datuk Keramat di Ibu Negara melihat kejayaan program berkenaan. Kerajaan menggalakkan pertanian bandar yang juga merupakan satu trend global dengan menawarkan bantuan input pertanian seperti baja, peralatan serta RM500 kepada setiap individu dan RM50,000 kepada setiap komuniti. Insentif peruntukan yang diperoleh melalui suntikan ekonomi penjana yang disalurkan kepada komuniti di perumahan awam ini jelas memberikan semangat kepada setiap ahlinya meski projek sudah dimulakan sejak 2014. Bantuan itu pasti memajukan projek tanaman sayur seperti cili, kobis, bayam Brazil, daun kucai, daun kesum, pucuk pegaga, daun pudina dan beberapa pokok buah-buahan lain. Pertanian bandar ini adalah sangat-sangat menggalakkan dan memberi semangat kepada pekebun bandar ini. Dia macam mana penjana yang dimaksudkan ialah semua pertanian bandar ini kita pada mulanya akan menanam pokok-pokok sayur-sayuran, sama ada sayur-sayuran sayur ataupun sayuran yang berbuah. Selama ni kita menjual hasil daripada tanaman yang kita buat, tapi kita jana lagi daripada hasil. Sebahagian besar ahli komuniti juga amat berharap kerajaan akan terus memberikan perhatian kepada projek pertanian dalam bandar dengan peruntukan lebih besar pada masa hadapan. Harapan kami di sini, kerajaan terus memberi perhatianlah kepada projek-projek seperti ini. Pertanian ini sebenarnya menggunakan modal yang tinggi juga dari segi racun. Jadi kita galakkan kalau dapat kerajaan beri perhatian kepada PPR, PPA untuk terus majukan kebun kejilanan bandar di dalam bandar Kuala Lumpur, khasnya dan khususnya di luar bandar yang kampung lah pun bagus. Kita sayur, seminggu kita belanja beli sayur, lebih kurang RM20 lah. RM20 mana kalau kita tanam ni kita dah jimat RM20 seminggu. Di samping tu lebihan tu kita jual, kita boleh dapat lagi RM20-30. Jadi di situ kalau kita kira berapa dah kita dapat dah. Kan di segi sayur, kadang buah-buahan ada betik yang kita tanam tu. Itu kita dah memang dah orang kata dah tak payah membeli dah. Kan banyak perkhidmatan tu. Dalam budaya normal baharu dan kesan langsung pandemik COVID-19, kerajaan terus komited untuk memastikan rakyat terus dibantu dan tidak dibiarkan terhimpit. Konsep pertanian bandar ini mampu menjadi antara penyelesaian paling efisien. Amirul Aizat Muhammad Syafiee, Berita RTM.
Transformasi imej oleh Johor FM bakal dijadikan contoh kepada stesen-stesen radio negeri yang lain. Usaha tersebut adalah hasil daripada program-program berkualiti yang dirangka stesen Permata Selatan tersebut. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran, Nur Yahati Awang, mutu siaran Johor FM boleh ditambah baik dari semasa ke semasa tanpa menghilangkan identiti kenegerian. Dari semasa ke semasa saya melihat peningkatan kualiti dan juga mutu persembahan Johor FM, dan saya berharap transformasi ini kepentingan menekankan kualiti dalam persembahan. Nuriyati berkata demikian ketika merasmikan auditorium Permata Sari di Kompleks Penerangan dan Penyiaran Sultan Iskandar, Johor Bahru, Johor. Penyelarasan prosedur operasi standard SOP Kerajaan Persekutuan dan Negeri penting bagi pemain industri pelbagai sektor. Menteri Kanan Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata perkara itu perlu bagi memperkukuh peranan sektor swasta sekaligus menangani isu ekonomi. Datuk Seri Azmin berkata sebarang dasar dan inisiatif perlu dirunding agar pemain industri bersedia dengan pendekatan baharu. Seperti berlaku di peringkat awal lah, bila kita introduce SOP ini di bawah Akta 342, ada kerajaan-kerajaan negeri dan juga pihak PBT yang mungkin mengambil pendirian yang berbeza di peringkat awal, dan ini akan menyulitkan pihak industri. Kadang-kadang mungkin ibu pejabatnya berada di Kuala Lumpur, tetapi dia punya supply chain itu berada di negeri-negeri yang berkenaan. Jadi kalau tidak ada penyelarasan, dia ada berlaku disruption ataupun gangguan dalam bekalan. Dalam lawatannya di kawasan perindustrian di Taman Teknologi Nusa Jaya, Johor Bahru, beliau memaklumkan pemain industri sektor perniagaan meminta supaya penyelarasan lebih bersepadu dilakukan dalam pelaksanaan dasar, terutama membabitkan SOP sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Ini berita baik bagi pelanggan Bank Islam. Syarikat perbankan itu menyarankan pelanggan yang masih berdepan masalah akibat COVID-19 menghubungi pihak bank bagi mengatur penyelesaian terbaik sebelum tempoh moratorium 6 bulan dijadualkan tamat pada 30 September ini. Kenyataan Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Muazzam menyebut menyedari masalah dihadapi pelanggan, pihak bank telah menyediakan pelbagai penyelesaian. Pihak bank secara proaktif menggunakan segala pilihan yang ada bagi membantu pelanggan termasuk untuk perniagaan kecil dan runcit susulan ketidaktentuan itu. Seramai 394,000 pelanggan telah dibantu sepanjang 6 bulan pelaksanaan moratorium bermula April lalu. Mengakui cabaran ekonomi semasa, Bank Islam telah merangka pelan strategik bagi memastikan keperluan kewangan pelanggan diberi keutamaan selain mencari jalan keluar terbaik menerusi perbincangan bersama pihak bank. Pelanggan boleh hadir ke cawangan Bank Islam terdekat atau menghubungi pusat panggilan seperti nombor tertera. Selain meringankan beban peminjam, penganalisis ekonomi Dr. Noradli Ridwan Shah Muhammad Dali menyifatkan lanjutan moratorium tidak menjejaskan aliran tunai institusi perbankan. Jelasnya, lanjutan itu boleh diberikan terutama kepada golongan yang paling terkesan. Jadi di sini kita akan lihat bahawa bagaimana kerajaan boleh mencadangkan kepada bank-bank untuk memberikan extension moratorium kepada mereka yang mempunyai masalah di dalam kewangan dan sebagainya, dan ini tidak dipukul rata untuk semua. Tapi kalau pukul rata untuk semua pun ia mungkin satu-satu option yang boleh dibincangkan bersama dengan bank.
Pada masa sama, dengan lebihan tunai di tangan ketika ini, beliau turut menggalakkan peminjam untuk menyusun dan mengurus perbelanjaan sebelum tempoh moratorium tamat. Beliau ditemui di Angkasa Puri. Assalamualaikum, terima kasih Faris dan juga Hanim. 1,905 kali timbangan bola dalam tempoh 15 minit 50 saat. Itu rekod yang berjaya dilakukan pemain bola sepak berusia 12 tahun Daniel Akashah Rahmatullah dalam pertandingan Yakult Global Cup 2020 The Ultimate Juggling Challenge. Akashah, pemain bola sepak program pembangunan bola sepak negara NFDP dari Akademi Tunas Hulu Selangor, berpotensi menjuarai pertandingan berkenaan bagi kategori bawah 12 tahun. Wartawan Zamri Suharani ada laporannya. Menerusi video yang dihantar di laman sosial Yakult Malaysia, Akashah berbaju kuning menimbang bola di halaman rumahnya. Sebenarnya mengikut kepada arahan daripada coach, dia cabar budak-budak dalam Akademik Tunas Hulu Selangor ni untuk buat juggling. Tapi apabila anak saya Daniel Akashah, dia cipta rekod 1905, jadi pihak pengurusan coach Saiful, dia buat rakaman video tu dan diserahkan kepada saya untuk masukkan dalam cabaran Yakult. Alhamdulillah tahun ni dia mendapat suatu saya rasa dia membuat sesuatu yang terbaik untuk dia sendiri, sebab cita-cita dia nak pergi MD. Cita yang semua orang nak pergi MD. Kejohanan Yakult Global Cup 2020 The Ultimate Juggling Challenge mempertandingkan dua cabaran, iaitu secara individu dan juga berkumpulan bermula dari 1 Jun hingga 7 Julai depan. Setiap cabaran dibahagikan kepada 3 kategori umur, iaitu bawah 8, 10 dan 12 tahun, bertujuan untuk meningkatkan kemahiran menimbang bola di kalangan kanak-kanak di Malaysia. Pemenang akan menerima hadiah wang tunai dan e-sijil serta berpeluang menentang pasukan dari Jepun yang terdiri daripada pelatih-pelatih di Akademi Bola Sepak Cerezo Osaka dan Akademi Bola Sepak Pakio Okayama. Kemahiran menimbang bola adalah satu kemahiran yang sangat biasa bagi pemain bola sepak. Namun jika anda mampu mencipta rekod seperti adik ini, merupakan sesuatu yang luar biasa. Muhammad Zamri Suharni, Berita TF. 3 tahun selepas tidak bekerja, bekas penyerang Harimau Malaya Khalid Jamlus terpaksa melepaskan pelbagai koleksi berharganya sepanjang bergelar pemain profesional bagi meneruskan kelangsungan hidup. Selain jersey dan pinggan, beliau turut menjual trofi kasut emas yang dimenanginya pada tahun 2002. Menerusi bidaan secara langsung di Facebook miliknya, kasut emas berkenaan dijual pada harga RM10,500. Difahamkan tindakan Khalid melepaskan barangan itu atas faktor kewangan selepas 3 tahun tiada pekerjaan meskipun memiliki lesen kejurulatihan B. Kali terakhir beliau memimpin pasukan dalam saingan Liga Malaysia adalah sebagai penolong jurulatih PDRM FA 3 tahun lalu. Sementara itu, tindakan melelong barangan itu mendapat perhatian Timbalan Menteri Belia dan Sukan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Beliau menjemput Khalid ke pejabat untuk mengetahui masalah yang dihadapi bekas pemain ini. Perkembangan di sports, kumpulan tim Secret dan Yudu Gang akan mewakili negara dalam saingan Liga Dunia PUBG Mobile PMWL Zon Timur. Mereka bakal berentap dengan 18 lagi pasukan pada aksi pembukaan bagi menentukan kedudukan kumpulan dalam liga. Aksi PMWL Zon Timur akan berlangsung 10 Julai sehingga 9 Ogos. Perlawanan disusun mengikut 4 fasa, iaitu aksi pembukaan, saingan peringkat liga, pertempuran hujung minggu dan peringkat akhir. Tim Secret dan Yudu Gang akan beraksi pada saingan pembukaan 3 hari bermula Jumaat ini.
Untuk peringkat itu, semua pasukan bertanding dibahagi kepada 5 kumpulan. Tim Secret diletakkan dalam kumpulan A bersama-sama pasukan dari Indonesia, Jepun dan India. Manakala Yudu Gang yang berada dalam kumpulan B akan bersaing dengan pasukan dari Indonesia, Mongolia dan Korea. Mereka kemudian akan bersaing dalam aksi sebenar pada setiap hujung minggu bermula 14 Julai. PMWL Zon Timur menawarkan hadiah bernilai $425,000 Amerika buat pemenang. Ini catwalk sebenar. Gelagat seekor kucing berjalan di pentas peragaan sebuah studio menarik perhatian netizen. Video berkenaan mendapat lebih 41,000 tanda suka di Instagram. Bagaimanapun, tidak pasti di mana lokasi video itu dirakam. Ini pula di Pantai Myrtle, South Carolina, Amerika Syarikat. Orang ramai terpegun apabila melihat seekor burung gergasi membawa seekor ikan besar yang dicengkam menggunakan kedua-dua kakinya. Video itu dirakam oleh Ashley White dan kini meraih lebih 8 juta tontonan di Twitter. Beberapa hari lalu, tular gelagat seekor bumerang yang kelihatan bijak cuba menghalang semburan air paip daripada seorang individu. Video tersebut dimuat naik di Twitter Back to Nature. Rata-rata netizen terhibur melihat video tersebut. Baik, hari ini muzik tidak sekadar hiburan namun ia juga diangkat sebagai bahasa sejagat yang mampu menyatukan semua golongan manusia. Pihak Kedutaan Amerika Syarikat di Malaysia melancarkan rakaman terbaharu lagu terkenal Standing in the Eyes of the World bagi meraihkan Hari Kemerdekaan Amerika Syarikat pada 4 Julai. Lagu digubah pencipta asal Datuk Wah Idris dengan kerjasama penyanyi terkenal David Gates dan penulis lirik Hafsah Hassan ini turut diberi nafas baharu oleh komposer Helen Yap. Standing in the Eyes versi baharu ini turut menerima sentuhan Nick Lee bagi tujuan susunan muzik. Saya gembiralah kerana ada pihak yang menghargai karya kita dan digunakan untuk tujuan mengeratkan silaturahim antara Amerika dan Malaysia. Penyanyi asalnya Ratu Rock tempatan Ella turut terlibat merakam semula lagu berkenaan. Selain ZRV turut membuat penampilan istimewa, antaranya bekas pemain gitar utama Guns N' Roses Ron Bumblefoot dan pemain gitar Tony Memel serta beberapa vokalis terkenal negara barat. Lagu dan video klip berdurasi 4 minit itu hasil usaha Duta Besar Amerika Syarikat di Malaysia, Kamala Shirin Lafdir, bagi memanfaatkan hubungan diplomatik kedua-dua negara. Dia turut menampilkan pemain seruling tradisional Malaysia Mohar dan pemain perkusi dari Angkatan Tentera Udara Amerika Syarikat Band of the Pacific. Dana khas yang diperuntukkan bagi sektor seni melalui Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana membolehkan penggiat seni antaranya penerbit filem menghasilkan karya baharu. Ia sekaligus memberi manfaat kepada pekerja belakang tabir yang kehilangan punca pendapatan sebelum ini ketika PKP dilaksana. Industri kreatif ni bukan je artis, bukan je artis. Ada set, ada orang director, ada pengarah, ada makeup artis, ada runner. Jadi itu adalah orang-orang yang tak dapat nak bekerja dan itu antara orang yang mungkin sebelum ni tak dapat nak saving semua. Jadi ini adalah mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih banyak untuk diorang. Peruntukan dana tersebut juga menggalakkan mereka untuk menghasilkan karya yang lebih kreatif. Because of MCO, PKP. Baik, berita perdana edisi Ahad 5 Julai berakhir di sini. Menutup paparan, saksikan sedutan klip video Standing in the Eyes of the World yang disiarkan di laman YouTube rasmi Kedutaan Amerika. Syabas kepada komposernya, Datuk Wah Idris dan penulis lirik
Hafsah Hassan kini menjadi simbol hubungan dua hala Malaysia-Amerika Syarikat sempena ulang tahun ke-244 kemerdekaan negara itu. Yang sahih di ATM jenama yang dipercayai. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat.